Okay. So, tengok buku teks, muka surat 191. Buku teks, muka surat 191. Okay. So, ni last subtopik untuk bab 7. Untuk 3 bestari kita akan guna English lah. Tapi untuk penerangan ni saya akan tunjuk dalam bahasa Melayu. Okay. So, dia beza dia cuma bahagian term saja. Plan lah. Okay. Dongakkan ni semua kamu dah tahu dah. Okay. Cuma sekarang saya gunakan bahasa Melayu punya buku teks. Okay. Supaya dua-dua faham. Tapi apa yang penting adalah kamu dah tahu dah terms dia. Okay. Cuma sekarang nak tahu cara menjawab tu. Okay. Cara nak menjawab soalan. So the terms ni kamu sendiri dah tahu. Ni bab 7, pelan dan dongakkan. So last subtopik adalah bagaimana how solve problem. Solving problem untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan pelan dan dongakkan. Okay. So at the end of our class hari ni, kamu mesti dah tahu cara untuk selesaikan masalah bagi pelan dan dongakkan. So dalam soalan solving problem atau penyelesaian masalah, dia akan bagi soalan utama. Contohnya dalam bab ni, kamu kena lukis pelan kan? Daripada pelan dan dongakkan dari arah X dan Y. Itu biasa. Dan kamu dah belajar benda tu. So yang ni untuk uji minda 7.2C ni, tulis dalam buku latihan lah nanti. Okay? Ini semua ada 2 soalan kita akan bincangkan. Ada soalan yang tidak dibincangkan sebab mudah untuk kamu selesaikan sendiri. Contohnya soalan 1. Nanti dalam buku latihan, tulis soalan, lukis gambar, salin soalan ni. Okay. So untuk soalan 1, tajuk mesti tulis tajuk yang saya tik ni, tulis. Kemudian salin soalan 1, lukis gambar. Soalan 1A. 1A, dia minta lukis skala penuh untuk pelan dongakkan dari arah X dan dongakkan dari arah Y. Yang ni, kamu siapkan sendiri. Okay, ini simple je, macam yang kamu dah belajar. Yang kita nak bincangkan untuk soalan B. Ini soalan solving problem. Ini take note lah. Yang ni siapkan. So, first page untuk dalam buku latihan kamu dah ada yang ni lah. Okay, yang ni second soalan. Soalan B. Soalan B dah tak perlu lukis gambar. Terus tulis soalan. Okay, prisma tegak ini merupakan hasil daripada sebuah kuboid. Ini prisma gambar ni. Dia asalnya adalah sebuah kuboid. Dengan ukuran 5 cm, 5 cm darab 6 cm. Okey. Sebuah prisma tegak lain dalam ni G, J, K, N, M, L ni dalam ni ada satu lagi prisma ni dalam ni. Okey. Yang dikeluarkan. So dalam gambar kamu nampak kosong, so dia dikeluarkan. So, dia minta kamu cari isi padu prisma yang dikeluarkan. Yang saya lorek warna biru ni. Okay, kita nak cari dia punya volume. Okay. So, pengiraan dia, saya keluarkan prisma tu. Ini soalan B ya.
Okay. So ni, kalau kita keluarkan ukuran dia adalah kat sini 2 cm. Tinggi ni J sampai G, G sampai H, N, M, L, dan belakang ada I. Okey. JK adalah 2 cm. Tengok dari gambar rajah, kamu keluarkan ke sebelah ni, 2 cm. Okey, sekarang soalan saya, berapakah panjang JG? Boleh tulis dekat chat. Berapa panjang JG? Kalau kamu tengok. 5 cm. Okey, yang lain? Hanan cakap 5 cm. Yang lain sama ke? Setuju ke? Atau ada ukuran lain? Setuju dengan Hanan angkat tangan? Okey. Alright, thank you. Okey, so ni 5 cm. Okey. So berapa panjang? Soalan kedua. Panjang GN. 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 GN ni sama panjang dengan HM. Berapa ukuran dia? 4 cm. Tengok gambar rajah. Okey. Setuju dengan rias ke? Yang lain setuju dengan rias? Atau ada ukuran lain? Setuju angkat tangan. Kalau ada tak sama, beritahu. Okey, Okey, alright. Okey, thank you. Betul lah. So, betul 4 cm. Okey, sebab the whole lebar ni, bawah ni kan 5 cm. So, dekat sini 1 cm. So, balance GN ni adalah baki dia, 4 cm. Okey, so kita cari dulu ukuran ni. So, dia sama je lah dengan yang dekat belakang. Ni 2, 5, 4. Okey, dia punya dekat sini. KL. Sini L. KL. Berapa panjang KL? KL. KL sama panjang dengan NM, sama panjang dengan GH. Yes, cakap 5 cm. Okay, yang lain setuju? Okay, senang setuju-setuju je. Okay, 5 cm betul. Betul Riaz? Ni 5. Okay, sebab dia sama lebar dengan ukuran BC. BC. Okay, so ni 5, ini 5, ini 5. Okay, so dah dapat ukuran tu. Boleh kita cari dia punya isi padu. So, isi padu prisma adalah apa? Dia punya formula? Ukuran rentas atau darab dengan panjang. Okay, length. Ukuran rentas, cross-sectional area, luas, ukuran rentas, cross-sectional area, darab dengan panjang, length. Okay, so dalam gambar rajah ni, yang saya lukis balik ni, warna hitam ni, the cross-sectional area dia adalah ini. Okay, ukuran rentas dia yang ni. Yang saya lorek pink ni. Okay, so dia punya bentuk adalah bentuk trapezium. Bentuk trapezium. Okay, so luas trapezium lah kita darab dengan panjang nanti. So luas trapezium adalah, okay, bagi saya formula cari luas trapezium. Area of trapezium.
Formula area of trapezium. Anyone? Siapa boleh bagi? Tulis dekat chat je. Luas trapezium. Macam mana cari luas trapezium? Nak saya sebut nama ke? Volunteer first. Volunteer. Luas trapezium macam mana cari? Okay, tulis dekat chat. Siapa yang tahu luas trapezium? Formula. Formula je. Tak ingat? Cuba Rias dah jawab tadi. Hanan. Izati? Okey, Danish dah bagi dah. 1/2 darab. Apa tu? Apa H2S tu? Danish. Danish. 1, okey. 1/2, okey. Darab tinggi. Saya tambah sisi, okey. Sound the length, okey. Perpendicular, okey, betul. Thank you, Danish. Dia dengan Sofia. Okey, betul. So, ni revision. So, cari luas trapezium dulu sebab dia punya cross-sectional area adalah bentuk trapezium. So, dua garisan ni adalah parallel line. Okey, kalau tengok gambar rajah, dia adalah garisan JK dengan GN. JK, GN. Dua ni parallel, selari. Okey, 1/2 darab JK tambah dengan GN. Okey, yang selari tambah darab dengan tinggi. Tinggi dia sekarang adalah JG. Okey, JG. Ni untuk luas ukuran rentas kamu. Kemudian baru darab dengan P, panjang ni. Yang P yang dari asal isi padu prisma. Okey? So, ambil ukuran dari yang kamu bagi tadi. 1/2 darab JK adalah 2 tambah 4. 2 tambah 4. Darab JJ 5. Okey, kemudian kamu darab lagi dengan P ni, panjang P ni. P ni adalah KL. Okey? P di sini adalah panjang KL. Yang ni. So, 5. Okey, so cuba hitung. Kamu dapat berapa? Tekan kalkulator. Kalkulator ada kan? Bagi jawapan. Dekat chat. Tulis jawapan dekat chat. So, jalan kerja kamu adalah 1/2 darab 6 darab. Okey. Okey. Okey, pandai. Okey, thank you. Bagus. Semua dapat jawapan yang sama. 75. So, jalan kerja. Okey, thank you. Jalan kerja, tulis macam ni. So, last kali dapat 75 cm cube. Isi padu, cube. Okay, so kamu dapat jawapan yang first ni, isi padu prisma yang dikeluarkan. Okay. Next, yang kedua, nisbah isi padu prisma. Nisbah isi padu prisma yang dicari tadi dengan isi padu prisma yang tinggal. Okey, asal bentuk dia ni, bentuk ni. Okey, asal bentuk bongkah ni adalah kuboid.
Dia beritahu dalam soalan. Okay, dia merupakan hasil sebuah kuboid dengan ukuran 5, 5, 6 ni. Kuboid. Kuboid kamu tahu kan? Kuboid panjang darab lebar darab tinggi tu. Kuboid. Okay, asalnya kuboid. So, tadi kita dah buang dah. Yang tengah tu bentuk prisma tu. Buang. So, apa yang tinggal? Bentuk ni lah. Bentuk ni yang tinggal. Okay. Ni yang tinggal. Bongkah ni. Okay. So, dia minta kamu cari nisbah bagi bentuk ini, prisma ni, kepada bentuk ini. So, kita kena cari isi padu bagi bongkah ini. Right. Next. Jalan kerja. Cara dia adalah kamu hitung isi padu kuboid. Dah diberi dalam soalan, dia punya sisi 5 darab 5 darab 6. Okey, tolong hitung untuk cikgu. Tekan kalkulator, bagi jawapan kat chat. 5 darab 5 darab 6. 150. Thank you, Hanan. Okey. Okey, thank you. Betul. 150 cm3. Okey, ni isi padu kuboid yang ni. Yang depan sekali ni. Okey, thank you Akif, Adam. Okey, ni. Yang ni ya. So, sekarang kita kena tolak. Tolaklah yang kita dah buang tadi ni. Ni kan, kita tolak yang kita hitung tadi. Yang kita hitung tadi 75. Yang ni 150. So, berapa yang tinggal? Adalah 150 tolak 75. Okey, thank you Anan. Okey, bagus. Semua bagi jawapan pantas. Okey, so 75. Ini yang tinggal. So, alright, thank you. Betul. So, sekarang tulis nisbah. Dia nak nisbah. Nisbah. Dia punya tu tadi. G. Prisma tadi kan? G, J, K, N, M, L, H, I ni. Kamu tulis nisbah prisma je. Nisbah prisma kepada nisbah yang tinggal. Yang kamu tolak tadi. So, nisbah tulis dalam bentuk ini. So, kita ada 75 kepada, ni yang kita kira tadi ni. Nisbah yang tinggal yang kita tolak ni. 75. Tulis dalam bentuk nisbah. Okey, kemudian pemudahkan. Jadi, 1 kepada 1. Ini jawapan untuk B. Okey. Ini jawapan untuk B. Yang kedua. B yang kedua. Okey. So, dah. Alright. So, tu untuk soalan 1. Tapi ingat, soalan 1 ni, yang A ni kamu kena siapkan sendiri ya. Cari sendiri, buat sendiri. Yang B, bincang, kamu salin dan nanti send je dekat cikgu. Okay, sekarang yang kedua pula. Ini yang terakhir untuk subtopik ni. Okay, tengok soalan 2, buku teks kamu, muka surat 191. Ini gambar rajah yang diberi. Soalan minta kamu lukis sama macam soalan 1 tadi. Lukiskan skala penuh. Pelan dongakkan dari arah X, dongakkan dari arah Y. Yang ni saya bantu tapi kamu buat lebih kemaslah dengan cikgu. Saya bagi secara raw draft je. Okay, daripada plan ni, daripada skala yang kamu lukis ni, kita akan gunakan untuk jawab soalan
yang BCD. Okay, so nanti kamu buat lebih kemas lah. Saya tunjuk secara draft lakaran. Okay. So untuk lukiskan plan dari skala penuh. Skala tengok dari atas. Kan? So sekarang ni kita punya pandangan sisi adalah dari Y ke X. Daripada kanan ke kiri. So kalau dari kanan ke kiri, kamu punya ni plan adalah macam ni. 45 darjah ni dekat sini. Okay, so sini adalah sisi. Ni adalah depan. Ni adalah lan kamu. Okay. So sisi kita tengok dari pandangan Y. Y ni. Sisi. Okay. So dari Y. Ni. Dari Y ni. Ini. Kamu tengok dari sini. Apa yang kamu nampak adalah satu bentuk segitiga. Okay. Nampak satu bentuk segitiga. Dari pandangan Y. Okay. So yang kamu nampak adalah dari depan Y adalah huruf C dekat tapak dia. Nampak C dulu. Kemudian B. Kemudian A dekat sini. Okay. Bucu sini. Nampak D dulu. Belakang ada E. Okay. Puncak sini atas. Nampak G dulu. Kemudian belakang dia ada F. Okay. Ni dari sisi. Sekarang tengok dari dari arah X. Okay, so dari arah X untuk ni. Yang tadi ni, yang sisi tu jawab nombor 3. Yang kedua ni jawab dekat sini. X. Ni kamu dah belajar dah sebenarnya. Tapi disebabkan dia perlu untuk jawab soalan B, saya kena tunjuk dulu lah. Okay. Nanti buat cantik-cantik ya. Saya tunjuk ni je. Secara ni je. Lakaran. So dari X. Dari X untuk soalan kedua ni, kamu nampak dari sini. Dari sini. So kita akan nampak satu segi 4. Kemudian tepi dia ada segitiga. Okey. Okay, bucu label A, E, belakang dia E dekat sini. B, D dekat sini. C, G, kemudian F. Okey, untuk plan yang first jawab dalam sini. Untuk plan dari atas. Dari atas kita akan nampak segi 4 ikut tapak dia. Dengan segi 3 BCD. CD. So dekat B, titik B dekat tapak ni, dari atas, pandangan atas kita akan nampak G dulu baru B. Okey. Kemudian dekat titik F, F dulu baru A dan E. Okey, ni untuk soalan A. Nanti kamu buat betul-betul lah, ikut ukuran dia. Okey, so ni jawapan ni guna untuk hitung soalan B ni. B. Okey, dari gambar, dari plan skala penuh yang kamu lukis ni, gunakan untuk soalan B. Ukur panjang CD, CG, DG. CD, CG dan DG pada plan. Dongakkan X kita refer depan. Dongakkan Y kita refer CC. Okay. So, kamu buat table.
CD, CG dengan DG. Okay. So, dia minta daripada pelan dengahkan X dengan Y. Ukur panjang. Okay, berapa panjang? So, tengok CD. CD daripada Y, CC ya, daripada Y sini. CD. Okay, yang saya highlight ni CD. Ni CD. Berapa panjang dia? Tengok dalam gambar raja. Dia adalah sini. Okay. Sini. Okay, berapa panjang dia? BD ni. CD. Kalau kita tengok dalam plan dari Y, dari sisi. Panjang dia kat sini yang saya highlight biru ni. Okay, yang saya highlight biru ni sama kedudukan dia dengan BD yang saya highlight dalam gambar rajah. Okay, cuba kamu baca berapa panjang dia, bagi jawapan dekat chat. Berapa panjang BD dalam gambar rajah yang saya highlight biru? Okay, Adina. Okay. Okay, bagus. Semua bagi jawapan betul, pandai. Okay, thank you. Alright, semua betul 3 cm. Okay, so yang saya highlight biru ni sama panjang lah, dia di tempat yang sama. Thank you. So dalam jawapan, kamu tulis dia 3 cm lah. Sini. So, CD daripada dongakan Y 3 cm. Okay, sekarang kita tengok CD daripada dongakan X. X, tengok dari depan. Sini ya. So, tempat dia dekat sini. Yang saya highlight ya. Ikut yang saya highlight. Allah. Sini. Yang ni sekarang. So, ni daripada X depan. Depan. Tengok depan ha. Ni, ke sini. So, tempat yang saya highlight biru ni adalah di sini. Okay, so nampak kan ukuran dia 2 cm. So, 2 cm terus tulis jawapan dalam sini je, 2 cm. Okay, dah. Sekarang tengok dari plan. Plan CD. Ya. CD. Kat sini. Plan CD berada di hypotenuse. Ini. Okay. BC. Plan tengok dari atas kan. So, BC kita adalah 2. Okay. So, sini 2. Allah. Okay. Tengok dari atas. BC dekat bawah ni. GBC ni 2 cm. Okay. So, dekat sini 3 cm. Ini ya. 2, 3. So, sekarang kita nak cari yang saya highlight biru ni. Hypotenuse. So, kalau nak cari hypotenuse, guna Pythagoras theorem. Theorem Pythagoras. CD kuasa 2 sama dengan 3 kuasa 2 tambah 2 kuasa 2. Okay, CD berapa? Tolong selesaikan. Kamu dapat berapa? Ini tunjuk jalan kerja. CD kuasa 2 sama dengan 3 kuasa 2 tambah 2 kuasa 2. So, CD adalah punca kuasa 3 square tambah 2 square. Okay, tolong hitung. Tujuh. Okay, ni 3.6, 3.6, 3.6. Okay, ramai 3.6. So, siapa yang betul? 3.6 ke 7? 7.6. Hanan pun cakap 7. Macam mana dapat 7? 3 kuasa 2, 9 kan? 9 tambah 2 kuasa 2, 4.
9 tambah 4 berapa? 13. 13 punca kuasa 13. Okay, punca kuasa 13. Okay, betul. Kamu akan dapat 3.60555 tu kan? So, ambil 1 titik perpuluhan 3.6. Okay. Ni, yang ni kamu akan dapat square root 13. Selepas kamu punca kuasa dia, kamu akan dapat 3.6 cm. Siapa jawab 3.6 betul lah? Okay, next. Tengok CG pula. Dengan cara yang sama, kita cari CG. Okay, CG daripada sisi Y dulu. CG berada di sini. CG. Okay. So, kalau kamu tengok sini, dah nampak dah jelas. Dia dah ada ukuran dia dah. Sini ya, CG. CG dalam plan ni bersamaan dengan GB. Sebab kita tengok daripada Y. Okay, tengok daripada sisi dokakan Y. So, dia berada di tempat yang sama. CG sama dengan GB. So, dia sama dengan FA belakang ni. So, jawapan kamu 4 lah, 4 cm. Okay, sekarang tengok dari X pula. X. CG berada di sini. Okay. Daripada X dari depan. Okay, dari depan sini, dari X. So, CG dekat sini. So, dia adalah hypotenuse. Okay, guna cara yang sama tadi. 2 cm sini, kat sini 4 cm. So, kita nak cari yang saya highlight biru ni, GC. So, guna formula Pythagoras Theorem. CG sama dengan 4 tambah 2. CG sama dengan 4 tambah 2. Okay, yang ni kamu hitung. Cara yang sama macam tadi, macam CD tadi. Okay. Siapa jawab first tadi? Iman. Okay. Thank you yang bagi jawapan. Okay, sekarang saya maaf. 4 kuasa 2 adalah 16. 16 tambah 4, 20. Okay, so punca kuasa 20 sama dengan 4.47 kan? So, yang tu kamu bundarkan lah. 4.47 jadi 4.5. Okay, so yang paling tepat adalah 4.5 cm. Okay, next. Daripada plan. Plan, kita cari CG. Sini ya. So, ini dah ada ukuran. Senang je, 2. 2 lah. Ambil je dia punya bacaan. 2 cm. Okay, next. DG. Okay. DG daripada Y, DG adalah hypotenuse. Daripada Y, sini ya. DG adalah hypotenuse. So, Y, tengok dari sini, Y yang ni. Dia adalah hypotenuse. So, kita ambil ukuran 3 dengan 4. Sini 3. So, ini 3. Yang ni sama dengan ni 4. So, hypotenuse untuk DG 4 tambah 3. Okay, yang ni tolong kira. Pantas, Muna.
Saya ambil nama kamu siapa yang pantas jawab, semua akan dapat merit. Yang respon, semua dapat merit. Okay, thank you. Bagus. Alright. Akif, lain jawapan kamu tu? Okay. Yang jawab 5 betul. Ni senang je. 4, 3, 5 kan? Sebab 4, 2 adalah 16. 4 kuasa 2, 16. Tambah 3 kuasa 2, 9. 16 tambah 9 adalah 25. Okay, thank you. Yang jawab bagus. DG adalah punca kuasa 25 adalah 5. So, ni untuk pandangan dongakkan Y. Alright. Tengok dari X. Dari X. Daripada depan. DG. DG adalah ini. Yang ni dah ada ukuran dah. So, 4 lah jawapan kamu daripada X. So, sini 4. 4 untuk plan. Tengok DG. DG yang ni sudah ada bacaan sana, dah ada ukuran. So, jawapan kita adalah 3 cm, 4 cm. Okay? So, ni barulah siap untuk soalan B. Soalan B. Kamu buat table macam ni. Buat table macam ni, masukkan pengiraan kamu dalam table tu. Okay, lebih kemas. Okay, sekarang pergi soalan C. Tak sempat salin tak apa, nanti saya send dekat kamu satu soft copy ni. Okay, C. D dah jawab. C, gunakan cara lain untuk menghitung panjang CD, CG, DG objek asal. Adakah jawapan anda sama dengan nilai di soalan B? Terangkan. Okay, yang ni lepas kamu dah lukis kan, soalan A kamu dah lukis ikut ukuran yang betul, soalan B kita dah hitung, soalan C kamu guna pembaris, kamu ukur sendiri, kamu cek sama ada dia sama tak dengan pengiraan yang kita buat dekat B tadi. Okay, yang ni kamu hitung sendiri ya. Cara lain kita adalah guna pembaris. Okay, cuba kamu hitung. Kalau sama, terangkan. Kalau tak sama, kenapa? Terangkan. Okay, ini buat sendiri. Okay, D. D. Penjurat ortogon yang manakah yang mempamerkan nilai sebenar untuk sudut-sudut ini? Okay. Penjurat ortogon kita ada pandangan X, pandangan Y dan juga pelan. Okay. So, dalam unjuran ni yang kamu lukis ni, yang manakah mempamerkan nilai sebenar untuk sudut? Maksudnya, kalau kita tengok daripada Y, sudut mana yang tidak berubah? Kalau kamu tengok dari Y, asal dia sama macam mana pandangan kamu. Sudut tu tidak berubah. So, kalau kamu tengok dari X, pandangan X kamu tu, sudut yang mana kamu nampak sama dengan bentuk asal, objek asal. Sama juga untuk plan. Kalau tengok dari atas, sudut mana yang tidak berubah, maksudnya lepas kita lukis ni pun, dekat plan ni, sudut dia masih sama dengan objek asal. So, tengok sudut AEF. AEF dengan AFE dulu. Okay, tengok sudut AEF. Soalan bagi yang ni diberi dalam soalan. Sudut AEF. AEF. AEF kat sini. Okay. Kemudian sudut AFE. AFE. Saya highlight orange. Sini. Okay, yang ni dulu Sudut ni, dia tidak berubah kalau kamu tengok dari pandangan Y. Kita tengok ni, kat Y ni kan.
Kalau kamu tengok dari situ, dari Y tu, pandangan dongakkan Y, sudut dia tidak berubah. Kamu akan nampak sama macam objek asal. Okay. So, jadi untuk Y ni, yang sama, soalan minta apa tadi? Yang mempamerkan nilai sebenar, untuk Y, pandangan sebenar dan Y yang tidak berubah adalah sudut AFE dan sudut AEF. Okay. Mempamerkan nilai sebenar. Maksudnya kamu tengok dekat Y pun, kamu akan nampak sudut yang original asal. Tidak berubah. Okay. So, kamu bayangkan kamu bawa objek, kita pindah-pindah tempat dia kan. So, kalau ada certain objek, kita pindah tempat dia, kita akan nampak bentuk lain atau angle dia, sudut dia lain. Tapi, untuk sudut AEF dengan AFE ni, kalaupun kamu tengok dari Y, dari sisi Y, kamu akan nampak nilai yang sebenar. Okay, daripada objek asal. Itu maksud dia. Okay, sekarang tengok soalan, dia bagi apa lagi sudut. Ni dah. Sekarang BCG dengan BGC. Sudut BCG dengan BGC. Okay, cari dulu sudut tu, tengok. BCG. Yang ni, yang depan ni. Okay. Warna oranye BGC yang ni. Nampak tak? Nampak ah? Tu dia. Okay. So, sudut ni yang saya highlight orange ni, kalau kamu tengok, dia akan sama macam objek asal kalau kamu tengok daripada X. Okay. Kamu duduk dekat X tu, kamu tengok dari depan tu. So, dia akan samalah, tidak berubah. Okay. So, sudut ortogon yang mana dekat X lah untuk BCG dengan sudut BGC tidak berubah daripada pandangan X. Okay. Ini cara tulis jawapan. So, dari plan, kalau tengok dari plan, dari atas, sudut yang mana tidak berubah. Cuba cek untuk sudut BCD. Saya highlight biru, BCD yang dekat bawah ni. Dia dekat lantai, dekat tapak dia. BCD dengan sudut BDC. BDC dekat bawah ni. So, kalau dia dekat tapak, so kita tengok dari plan. Dari plan lah, so dia tidak berubah. Tengok dari atas, kamu akan nampak bentuk atau ukuran sudut tu yang sama. Tidak berubah. So, untuk sudut BCD dekat plan. BCD dengan sudut BDC. Okay, ini jawapan. Untuk soalan D yang terakhir. Okay. Alright, so itu je untuk penyelesaian masalah bab ini, bab 7. Yang kamu kena buat adalah buat sendiri tadi. Soalan 2B, 2C ni guna pembaris, cek balik sama ke tidak. So nanti kamu buat jawapan guna pembaris kan. Tulis macam tu lah tadi, macam soalan B. Soalan B punya jawapan ni, buat table macam ni. Tulis balik ukuran kamu dalam table. Tapi sekarang kamu guna pembaris. Okay, kemudian kamu semak dia sama tak panjang dengan yang kita hitung ni. Okay, adakah jawapan anda sama? Terangkan. Kemudian satu lagi yang kamu kena buat, ni gambar ni, plan ni, lukis balik dengan lebih kemas. Dan juga 1A. Yang ni. Siapkan. Okay.
Cikgu.